Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Sekarang ni kalau kita buka aja berita tak ada lain lah. Asyik cerita kereta elektrik, model baru kereta elektrik, teknologi baru, bateri baru, itu je tak habis-habis kan. Sebenarnya untuk orang yang macam kita lah yang minat kereta ni agak sedih jugalah sebab kita rasa enjin pembakaran yang terkenal dan kita cintai tu mungkin hayat dia dah tak lama lah. Ada orang mengatakan paling panjang mungkin sekitar 15 tahun, yang optimistik sikit kata mungkin ada lagi 30 tahun. Tapi apa pun, kiranya dalam satu generasi kita akan melihat dunia otomotif berubah dan beralih kepada teknologi yang lebih berbeza, iaitu teknologi bateri elektrik. Tapi kan, ada ke cara ni untuk kita panjangkan sikit lah umur enjin pembakaran yang kita sayangi dan kita cintai ini? Saya rasa ada. Walaupun yelah, macam mana pun kita sebagai peminat kereta, macam mana pun kita mestilah suka bila semua syarikat kereta dia mengejar kelestarian alam sekitar. Guna bahasa baru sikit. Jadi kelestarian alam sekitar ni bagus kerana siapa pun antara kita lah kalau tanya kan, kita nak ke tinggalkan bumi yang kotor dan tercemar pada anak cucu kita? Sudah tentu kita tak nak kan. Jadi apa pun, untuk kita membantu ataupun memastikan enjin pembakaran ini terus berdaya saing dengan enjin elektrik, kita perlu mencari teknologi yang boleh memastikan ianya semakin menjimatkan, mengurangkan pencemaran dan menjadikan ia boleh bersaing. Saya ada 5 cadangan di sini. Dalam dunia otomotif sekarang, kita tengok antara benda yang paling popular, iaitu cadangan pertama saya ialah kurangkan bilangan silinder. Kita ni kan dah biasa lah mengira silinder. Daripada kecil lagi kita main kira silinder. Lagi banyak silinder, kita kata lagi power lah. Bila suruh kerat memang tak nak lah kan. Siapa nak cerita potong ni kan. Cerita pasal potong ni memang buat kita berpeluh lah. Tetapi hakikatnya setiap silinder meningkatkan kompleksiti enjin. Sebab setiap komponen ni dia menambahkan kos dan masa yang diperlukan untuk menghasilkannya. Bila kita tengok pesaing dia, motor elektrik ni hanya ada satu je komponen bergerak, iaitu rotor. Dan ini menjadikan ianya mudah dihasilkan, jauh lebih mudah untuk dihasilkan daripada enjin biasa dan jauh lebih mudah untuk diselenggara. Ada orang kata motor elektrik ni tak perlu selenggara pun. Saya mulakan senarai kali ini dengan mengurangkan bilangan silinder kerana inilah langkah paling mudah dan ia mendatangkan kesan yang paling banyak dari segi kos penghasilan dan juga penggunaan bahan api. Inilah sebabnya kenapa kita nampak sekarang kebanyakan jenama mewah pun sudah tidak lagi menggunakan enjin 6 silinder. Lebih banyak menggunakan enjin 4 silinder kerana enjin 4 silinder ni dia boleh menggantikan pelbagai aplikasi 6 silinder dan ianya terbukti boleh mengenai pelbagai sasaran untuk pembeli dan juga untuk pembuat dalam keadaan yang mencabar sekarang ni. Jadi untuk pembeli, kita nak enjin yang ada kuasa dan jimat minyak, dan untuk pembuat pula, mereka perlu mencapai tahap-tahap pencemaran yang telah ditetapkan oleh pasaran-pasaran tertentu. Jadi semua ni nak dicapaikan dan enjin 4 silinder ni boleh menghasilkannya. Jadi memandangkan enjin 4 silinder dah mula banyak menggantikan enjin 6 silinder untuk jenama atau model-model yang lebih mewah, maka enjin 3 silinder ni pula yang akan menggantikan tempat 4 silinder untuk kenderaan-kenderaan yang lebih mampu pilih. Jadi anda mungkin katalah kan, alang-alang dah nak kerat, kenapa tak guna enjin 1 silinder atau 2 silinder je terus kan? Ini kerana enjin 1 silinder dan 2 silinder ni dia datang dengan pelbagai kekangan lah, seperti gegaran yang tinggi dan kelajuan dia rendah. Untuk enjin kecil motosikal yang 1 dan 2 silinder mungkin masih sesuai lah kerana jisim piston yang kecil tu agak rendah dan ini membolehkan gegaran kurang berasa, dan ataupun kalau tak pun pasal murah je mungkin kita rasa okey, dan kadar pecutan enjin tu pun boleh agak bagus walaupun ini hanya 1 ataupun 2 silinder. Tapi untuk aplikasi motosikal lah. Tapi untuk enjin yang lebih besar, untuk 1 liter ataupun lebih, ia mungkin kurang sesuai. Jadi kompromi yang telah dicapai oleh beberapa pembuat kereta termasuk Ford, BMW, kumpulan PSA, kumpulan Toyota dan Nissan dan juga Honda ialah penggunaan 3 silinder. Dengan enjin 3 silinder, kita sebenarnya mendapat separuh daripada enjin 6 silinder. Jadi enjin 6 silinder ni terkenal dengan kurangnya gegaran kerana ia mempunyai imbangan yang hampir sempurna. Enjin 3 silinder ni dia mewarisi keseimbangan tersebut pada kelajuan sederhana dan tinggi. Tapi masa rendah tu dia gegar sikit lah. Tapi dia orang gunakan counterweight, jadi taklah berasa teruk sangat lah. Kecuali masa kelajuan yang rendah saja masih lagi nampak. Kalau awak berminat, awak boleh tonton video pandu uji Nissan Almera terkini yang menggunakan enjin 1 liter 3 silinder pada pautan di atas. Dan tengok gegar teruk ke tidak.
Strategi kedua ataupun teknologi kedua ialah kita kena kecilkan enjin. Kita boleh kurangkan bilangan silinder tanpa mengecilkan enjin, tetapi ia mungkin tidak dapat menghasilkan penjimatan dari segi penggunaan bahan api. Boleh kurangkan kos pembinaan dan sedikit mengurangkan penggunaan bahan api, tapi untuk seterusnya kena kecilkan enjin tu. Seperti yang kita tahulah, jumlah bahan api yang dibakar dalam enjin ni dia bergantung kepada nisbah yang sempurna ataupun dia panggil stoichiometric ratio. Dia lebih kurang 14.7 kepada 1 lah. Ini bermakna jumlah bahan api minima yang perlu dibakar adalah terikat kepada saiz enjin. Jadi maksudnya untuk kita kurangkan bahan api yang dibakar, kita kena kecilkan saiz enjin tu. Itu sebab kita tengok enjin 1 liter sekarang semakin popular. Kita boleh lihat bagaimana Nissan sudah menggunakannya pada Almera dan katanya lah model SUV compact Pro 2 juga bakal menggunakan enjin 1 liter. Dan untuk kedua-dua enjin ni kita lihat bagaimana torque yang dijana ialah sekitar 140 hingga 150 Newton. Ini satu angka yang cukup untuk kenderaan yang mempunyai berat sekitar 900 kg hingga 1100 kg. Kuasa yang dihasilkan oleh kedua-dua enjin ni pula ialah sekitar 100 kuasa kuda. Juga memadai untuk sebuah kereta keluarga. Yang SUV Pro 2 D55L tu kami belum tengok dan belum dapat mencuba. Tapi Nissan Almera sudah, dan kami dapati pecutan adalah memadai lah untuk sebuah kereta keluarga, dan kelebihan utama ialah penjimatan bahan api. Sebenarnya kuasa yang diperlukan untuk kegunaan harian lah, mungkin sekitar 80-90 kuasa kuda je. Dan bila kita masuk lebuh raya, nak kekalkan kelajuan pada had lebuh raya, kuasa yang diperlukan adalah lebih rendah daripada 80 hingga 90 kuasa kuda. Jangan lupa sebenarnya semua peraturan yang dihasilkan, yang dilihat memberi kelebihan kepada kereta elektrik ini adalah berdasarkan kepada tahap pencemaran yang dihasilkan. Jadi bila kurang penggunaan bahan api, maka kuranglah pencemaran. Dan itu sebabnya kita kena kecilkan enjin. Strategi ketiga ialah turbo. Seperti yang kita sebutkan tadi, enjin kecil bakar minyak sikit. Tapi masalahnya bila kita bakar minyak sikit, kuasa pun ciput. Ini kerana alam semesta yang kita hidup ni dia mengikut satu undang-undang fizik yang tak berubah lah. Dan antara prinsip asas dalam termodinamik ialah bahawa tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Maksudnya kalau kita nak hasilkan banyak kuasa, kita kena bakar lebih banyak punca tenaga. Pasal kita tak boleh cipta tenaga daripada tak ada apa-apa. Dalam kereta ini maksudnya kita kena bakar minyak dengan banyak untuk hasilkan kuasa yang banyak. Untuk itu kita kena putarkan enjin dengan lebih laju. Ini kerana kadar pembakaran bahan api yang menentukan kadar penghasilan kuasa. Sebagai contoh, jika pada 1000 RPM enjin membakar 1 liter petrol sejam, kuasa yang kita boleh hasilkan adalah mengikut kuasa ataupun tenaga yang ada pada bahan bakar tersebut. Petrol ni mengandungi 31.5 kJ tenaga, dan untuk menghasilkan 1 kWh kuasa memerlukan sekitar 3,600 Joule. Jadi maksud ini jika kita membakar 1 liter petrol dalam tempoh sejam, ia akan menjana sekitar 8.76 kWh kuasa. Nak tambah kuasa, kita kena tambah jumlah bahan api yang dibakar. Caranya ialah dengan menambah jumlah udara yang masuk ke dalam kebuk. Kerana macam kita cakap tadi, bahan api memerlukan udara yang terbakar. Ingat tak lagi segitiga api yang kita belajar masa sekolah rendah, iaitu bahan api, oksigen dan haba. Tiga-tiga ni kena ada dan nisbah tu kena betul. Tebuk ialah cara untuk memanfaatkan lebih banyak oksigen ke dalam kebuk untuk membakar lebih banyak bahan api dan menjana lebih banyak kuasa. Tapi saya dengar ada orang tanya, enjin Formula 1 tak ada turbo pun weh. Sebenarnya ada dua cara untuk bakar lebih banyak bahan api ni. Kita boleh manfaatkan udara atau kita boleh putarkan enjin dengan lebih laju. Ini kita congak kasar. Enjin F1 berputar sekitar 18,000 hingga 20,000 RPM semasa perlumbaan. Kalau enjin 3 liter, 3.5 liter biasa boleh menghasilkan sekitar 200 kuasa kuda lah sebagai kasar pada 5,000 RPM. Kalau kita gandakan dengan 4 maksudnya 20,000 RPM, maka enjin tersebut akan boleh menjana lebih kurang 800 kuasa kuda. Itulah dia yang kita nampak, enjin F1 sekarang menghasilkan lebih kurang itu 800 hingga 1000 kuasa kuda lah, dalam sekitar itulah. Hakikatnya kita boleh nak buat macam enjin F1 tu, tetapi adalah lebih sukar untuk menghasilkan enjin yang boleh berputar pada kelajuan 18,000 sampai 20,000 RPM daripada memasang turbo pada enjin. Lebih mudah kita pasang turbo. Jadi untuk turbo ni pula, kalau kita boleh menghasilkan tekanan 2 kali ganda daripada atmosfera ataupun 2 bar,
Maksudnya kita boleh bakar 2 kali lebih banyak bahan api dalam enjin tersebut. Dan ini akan menjanakan, ya betul, 2 kali ganda lebih kuasa. Secara teorinya lah, jika kita mahu menghasilkan 5 kali lebih kuasa, maka kita tingkatkan tekanan 5 kali dalam enjin, lalu kita boleh bakar 5 kali banyak bahan api. Dalam enjin Formula 1, antara yang paling famous sekali iaitu enjin 4 silinder turbo 1.5 liter yang digunakan oleh BMW lah ni pada tahun 1980-an. Enjin ni dikatakan boleh menjana 1,200 kuasa kuda bila ditala untuk sesi kelayakan lah in qualifying trim. Masalahnya, enjin tersebut hanya boleh bertahan lebih kurang 2-3 jam sebelum perlu dibina semula. Kalau awak pernah tengok dragster punya enjin yang itu boleh menghasilkan 5,000-6,000 kuasa kuda, sama juga enjin tu hanya boleh bertahan beroperasi beberapa jam saja sebelum perlu dibina semula. Tapi tak apalah, itu enjin racing kan, dia pergi untuk qualifying, keluar mungkin 20 minit, tak balik. Enjin dragster mungkin dia punya run tu tak sampai 10 saat. Bolehlah run 2-30 kali ke, lepas tu buka lah enjin kan. Untuk Formula 1 pula mungkin dia run 2 weekend qualifying trim, lepas tu hantar balik, rebuild balik. Hakikatnya turbo ni memang memendekkan hayat enjin, tapi kita sekarang telah mencapai tahap kepakaran logam ataupun metallurgi untuk menghasilkan enjin yang boleh bertahan sekitar 1,000,000 kilometer. Ini dah biasa dah. Dan penggunaan turbo bertekanan sederhana dan rendah lah, bukan tekanan tinggi macam untuk racing. Ia akan memendekkan hayat enjin sekitar 10 hingga 15%. Ini bukan saya cakap lah. Jadi masa mula-mula dulu, bila Mercedes-Benz menggunakan kompresor dan turbo pada enjin dia, kita bertanya dengan jurutera dia. Jadi berapa pendek sekarang umur enjin berbanding dengan kalau tak ada turbo. Jadi dia kata ini 10 hingga 15%. Jadi maksudnya kalau 10-15%, maksudnya enjin tu daripada 1,000,000 mungkin boleh tahan 850,000 ataupun 900,000 km. Kita ni kalau kita pandu, katalah banyak lah, 30,000 km setahun, selama 20 tahun pun baru nak cecah 600,000 km. Jadi jika kita ikut jadual selenggara yang manufacturer bagi, hayat enjin kereta kita tu akan melebihilah hayat kita memiliki kereta untuk kebanyakan orang lah. Strategi keempat ialah menggunakan kitaran Atkinson. Jadi enjin Atkinson ini dicipta oleh James Atkinson pada tahun 1882. Ini semua dah lama dah, teknologi-teknologi yang saya sebut dalam sini semua tak ada benda yang baru pun. Turbo dah lama dah, enjin 3 silinder dah lama, kecilkan enjin, besarkan enjin, semua benda dah lama lah. Jadi ianya ialah Atkinson cycle ni ialah satu cara untuk meningkatkan kecekapan thermal untuk enjin pembakaran dalaman. Seperti dalam semua ciptaan yang hebat, prinsip yang digunakan adalah agak mudah untuk difahami, iaitu ia menggunakan strok pembakaran yang lebih panjang daripada strok mampatan. Apabila strok pembakaran melebihi strok mampatan, ia memberikan enjin masa dan ruang tambahan untuk membakar semua bahan api dan menggunakan semua kuasa yang terhasil dalam bentuk haba tadi itu secekap mungkin. Kalau kita tengok gambar rajah awal versi enjin Atkinson ni, mungkin akan nampak sangat pelik kerana enjin sekarang ni kelihatan seperti biasa. Kenapa dia kena gunakan mekanisme yang unik begini ialah kerana masa itulah bila terpaksa mencari jalan untuk tidak melanggar paten atau hak cipta yang telah digunakan kepada jurutera Jerman Nicholas Otto. Dialah yang ciptakan bentuk enjin sekarang yang kita gunakan banyak ni. Dalam bentuk sekarang, kita dah tak pakai yang pelik-pelik yang James Atkinson cipta ni. Kita pakai enjin macam enjin 4 lejang biasa. Cuma apa yang berlaku ialah mereka telah ubah suai enjin tersebut untuk menjana kitaran Atkinson. Dia berfungsi sama dalam 4 lejang juga. Jika dulu kena guna mekanisme pelik, sekarang hanya ubah suai terhadap sistem pemasaan ataupun timing yang menguasai injak untuk menghasilkan Atkinson cycle. Bila kita lihat spesifikasi enjin kitaran Atkinson ni, dan termasuk jugalah enjin kitaran budak yang digunakan oleh Volkswagen, kita akan nampak satu nisbah mampatan yang sangat tinggi, kadang-kadang sampai 15 lebih. Dalam enjin kitaran Atkinson, lejang mampatan berkesan sebenarnya dikurangkan dengan membuka injak masuk tu lebih panjang sehingga melepasi lejang sedutan dan masuki lejang mampatan. Ini untuk membenarkan sedikit udara yang sedang dimampatkan tadi untuk keluar semula sebelum mampatan dimulakan. Dengan ini, tekanan udara yang terhasil adalah lebih rendah dari yang sepatutnya apabila dia sampai ke puncak lah. Dalam budak cycle pula, benda yang sama yang nak dicapai tetapi menggunakan approach yang terbalik. Jadi kalau tadi kita tengok dia panjangkan pembukaan valve, intake valve tu, untuk kali ni dia pendekkan tu. Jadi maksudnya injak masuk tadi tertutup sebelum habis lejang
sedutan. From the induction cycle, belum habis lagi dia dah tutup dah. Jadi yang terakhir, lejang sedutan yang akhir itu menyebabkan tekanan dalam enjin sebenarnya mengurang daripada yang sepatutnya. Samalah penghujungnya, the effective pressure is lower, the compression ratio is also lower. Jadi walaupun nisbah mampatan untuk enjin Atkinson atau Budak menunjukkan angka tinggi lah, sekitar 14:1 ataupun hingga 15:1, sebenarnya nisbah mampatan yang terhasil adalah sekitar 11 ataupun 12 hingga 1 saja. Pasal ditipu lah kat situ. Nak tengok kat mana ni digunakan, enjin TSI kumpulan Volkswagen semua menggunakan sistem yang sama. Skyactiv daripada Mazda, yang TSI Volkswagen tu dia panggil Budak Cycle lah. Skyactiv daripada Mazda, Atkinson. Dynamic Force daripada Toyota, Atkinson. Honda juga menggunakan Atkinson Cycle dalam enjin-enjin yang digunakan dalam dia punya hybrid drive system, multi-mode drive mereka. Memang pada awalnya Atkinson Cycle engine ni digunakan untuk sistem hybrid. Kenapa? Kerana ianya meningkatkan kecekapan bahan api tetapi mengurangkan kemampatan kuasa yang dihasilkan ataupun power density dia kurang. Jadi untuk hybrid drive tak apa pasal dia orang ada bergabung dengan motor elektrik dan torque yang dihasilkan tu adalah berbeza dan jadi dia punya karakteristik dia tu masih lagi sedap untuk dipandu lah. Tapi untuk sekarang dia dah lebih canggih dan lebih memahami benda-benda ni semua dan digabungkan dengan turbocharger. Ini membolehkan mereka menghasilkan kuasa yang lebih banyak daripada Atkinson Cycle tapi still mengekalkan kecekapan yang didapat digunakan itu. Sebagai contoh, Toyota punya Dynamic Force engine dikatakan mempunyai kecekapan tenaga sekitar 40%. Itu satu angka yang sangat tinggi. Dan yang terakhir ni sesuatu yang kiranya final strategi lah, iaitu lean burn everything. Jadi untuk lean burn everything ni ada pelbagai masalah lah, dan untuk menyelesaikan masalah ni saya cadangkan pre-chamber ignition. Contoh terawal teknologi pre-chamber ignition yang masa zaman moden yang sekarang ni ialah Honda menggunakan CVCC yang dipanggil CVCC ignition lah, iaitu Compound Vortex Control Combustion. Ini dihasilkan sebenarnya untuk memenuhi keperluan peraturan pencemaran yang ketat di Amerika Syarikat pada tahun 1970-an. CVCC ni pertama kali disebut oleh Soichiro Honda pada tahun 1971 di satu persidangan teknologi dan ekonomi di Jepun lah. Tapi ianya hanya keluar beberapa tahun selepas itulah. Sebenarnya ramai yang tak faham apa itu CVCC. Ada yang ingat ianya berkaitan dengan valve atau injap. Sebab Honda kan terkenal dengan VTEC. Tak ada kena-mengena dengan injap. Tak kurang juga yang sangka ia ada kena-mengena dengan sistem udara seperti Cyclone yang popular pada tahun 1980-an dan 1990-an. Mungkin kerana huruf V yang mengatakan vortex tu menjebakkan mereka memikir tentang Cyclone lah. Cyclone juga menghasilkan vortex lah. Tapi semua tu meleset sebenarnya. Sebenarnya CVCC ni ia ditiru daripada teknologi enjin diesel. Dalam enjin diesel ada satu teknologi di mana bahan api dipancit masuk ke satu rongga kecil di luar daripada kebuk utama. Pembakaran bermula dalam rongga kecil ni sebelum api merebak keluar dalam bentuk jet yang sangat laju. Teknologi ni teknologi lama. Ia mula digunakan oleh Mercedes-Benz pada tahun 1923 untuk enjin diesel mereka. Sebenarnya dia orang dah hasilkan lebih awal pada tu, mungkin 11-an lah, tahun 11-an dia dah hasilkan. Tapi silap saya antara yang paling awal adalah pada tahun 1923 lah untuk kegunaan bas dan lori. Jadi kenapa Honda gunakan benda ni? Jadi masa tahun 1970-an tu, bila Amerika menguasakan peraturan yang lebih ketat ni, mereka kena fikirkan cara lah untuk mengurangkan pencemaran bagi mereka boleh terus menjual kereta di Amerika Syarikat. Macam-macam lah dia tengok, termasuklah teknologi lean burn, dan akhirnya memilih untuk menggabungkan sistem pre-chamber dengan enjin petrol mereka. Pencapaian Honda menghasilkan teknologi CVCC ni sebenarnya sangat gempak lah, kerana ianya masih belum dapat diulangi sehinggalah sekarang. Sistem CVCC Honda dihasilkan menggunakan karburator dan bukan sistem pancitan bahan api seperti dalam enjin diesel atau enjin petrol yang sekarang. Ini yang buatkan dia hebat ni. Untuk menghasilkan sistem CVCC ni, Honda mencipta satu karburator yang mempunyai macam dua sistem dalam satu.
Sistem pertama membekalkan campuran udara dan bahan api ke kebuk utama. Dan ada satu sistem kedua yang lebih kecil yang membekalkan campuran bahan api dan udara ke rongga CVCC. Jadi sistem utama tu dia menghasilkan a very lean mixture yang mempunyai sedikit je bahan api. Tapi untuk CVCC ia menghasilkan a rich mixture yang lebih banyak bahan api nisbah dia dengan udara untuk memulakan pembakaran. Jadi bayangkan dalam satu karburator nak menghasilkan dua nisbah udara yang berbeza ke dalam dua ruang yang berbeza. Penyelesaiannya ialah yang mereka menghasilkan apa yang dipanggil karburator 3 barrel lah, di mana 2 barrel yang pertama tu berfungsi macam biasa, satu besar satu kecil, kecil untuk kelajuan rendah, besar untuk kelajuan tinggi. Kemudian yang ketiga yang lebih kecil ialah untuk menghantar udara dan bahan api ke pre-chamber. Jadi dia boleh tentukan nisbah-nisbah yang berbeza lah untuk tiga-tiga tu. Dan kalau kita tengok dia punya cylinder head juga ada 4 intake besar dan 4 intake kecil. Jadi intake kecil itu untuk masuk pergi ke pre-chamber. Dan spark plug juga berada dalam pre-chamber tersebut. Jadi kalau awak nak beli Honda Civic generasi pertama, pastikan karburator masih elok. Kalau tidak, mungkin anda akan hadapi masalah untuk selenggara kereta tersebut. Saya tak tahu dia boleh run ke tidak atas karburator biasa pun. Apapun teknologi ni yang Honda hasilkan cukup bagus sehingga ia membolehkan Honda untuk terus menjual kereta mereka di Amerika Syarikat tanpa perlu menggunakan catalytic converter. Catalytic converter ni mahal sebab ia menggunakan logam-logam yang rare lah. Sistem pre-chamber ni berkesan kerana pembakaran awal berlaku dalam ruang yang kecil di mana pembakaran sempurna boleh berlaku dan api yang terhasil tu dia membentuk jet untuk dan keluar ke ruang pembakaran utama, ke kebuk utama, dan ia akan sama macam ada gelombang letupan api. Ini membolehkan api itu merebat dengan lebih cepat dalam kebuk utama dan menghasilkan pembakaran yang lebih sempurna tanpa meninggalkan bahan api yang tidak terbakar. Teknologi ini mengatasi beberapa kekangan teknikal seperti kelajuan penyebaran api ataupun flame propagation speed dan juga pembakaran tak terkawal ataupun knocking untuk enjin mampatan tinggi dan juga enjin lean burn. Enjin petrol ni sebenarnya pelik sikit kalau kita fikirkan, kita mesti fikir kalau banyak bahan api akan berlaku knocking, kalau sikit tak berlaku, tapi terbalik. Dia kalau banyak bahan api tak berlaku knocking, kalau sikit berlaku knocking. Kenapa? Sebenarnya bahan api ini digunakan untuk menurunkan suhu campuran dalam kebuk. Jadi kalau sikit bahan api, suhu lebih tinggi. Ini kerana bahan api tersebut dia menyerap haba dalam bentuk uap tu, dia menyerap haba dalam kebuk. Ini menurunkan suhu kebuk di bawah tahap di mana compression ignition tidak berlaku ataupun uncontrolled ignition tidak berlaku. Pada tahun 1970-an kebanyakan syarikat lain ialah menggunakan catalytic converter lah. Dalam catalytic converter ni enjin tu terus tak cekak dan menghasilkan pencemaran, tapi dia dibersihkan oleh catalytic converter. Dalam enjin CVCC, apabila campuran terbakar dan meletup dalam pre-chamber tadi dan jet api itu keluar, ia akan menghasilkan pembakaran yang lebih sempurna dengan lean burn, dengan jumlah bahan api yang sedikit, dan ini menghasilkan pencemaran yang jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Jadi jet api tadi tu ianya kenapa, macam mana dia boleh menyelesaikan masalah knocking? Sebab bila dia tersebar pada kelajuan yang tinggi dan ini bolehkan ianya membakar. Dia tidak bergantung kepada flame propagation speed. Memang ada kelajuan letupan itu sendiri untuk pergi. Jadi ini lebih laju. Ini membolehkan bahan api terbakar secara terkawal di seluruh silinder dan ini mengurangkan masalah knocking lah. Pasal knocking tu selalunya dia akan berlaku bila dah dekat-dekat dengan compression punya ratio, sebenarnya apa nama top of where spark nak fire dah, tapi dia berlaku dekat tepi-tepi, mungkin dekat piston ring, dekat bucu-bucu piston tu. Jadi sambil api dia tengah datang, kat bawah ni juga ada lagi dia, yang menyebabkan gegaran yang kuat lah untuk enjin. Sekali-sekala berlaku tak apa, tapi kalau kerap berlaku dan akan menghasilkan kerosakan lah kepada piston ring, mungkin juga pada bearing dan benda-benda begitu. Pasal menghasilkan tekanan tinggi dan juga frekuensi tinggi. Kini teknologi pre-chamber ni nampaknya dah kembali. Kali ini melalui syarikat Jerman yang bernama Mahler yang menjenamakan teknologi mereka sebagai jet ignition. Ingat tak tadi kita pakai jet kan? Perbezaan utama ialah Mahler menggunakan sistem pancitan bahan api dan bukan karburator. Dan teknologi ini yang dihasilkan oleh Mahler ni boleh digunakan dalam enjin yang sekarang ada tanpa melakukan perubahan besar kepada reka bentuk. Menurut Mahler, teknologi jet ignition mampu meningkatkan tahap lambda kepada setinggi 2.0. Secara ringkasnya lah, ini bermakna ia boleh mencapai tahap lean yang sangat tinggi, iaitu 2 kali ganda dari nisbah optimum ataupun stoichiometric yang kita cakap dia 14.7. Ini bermakna enjin yang menggunakan jet ignition boleh mencapai tahap nisbah udara kepada bahan api setinggi 29.4.
kepada 1. Ini sangat menjimatkan lah. Ya, memang maksudnya sikit sangat bahan api pun masih lagi belum menghasilkan knock. Banding dengan enjin biasa sekarang, tahap lambda mungkin boleh capai 1.2 hingga 1.3 lah dalam keadaan optimum, iaitu kelajuan sederhana dan beban sederhana lah. Apa-apa pun lah, semua benda-benda teknologi penjimatan yang kita daripada A sampai Z sekarang ni semuanya akan menghilang apabila kita membuka pendikit habis. Pada wide open throttle, semua sistem ni akan kembali kepada rich mixture ataupun campuran mewah bahan api. Ini kerana dua perkara lah. Ia nak menjana kuasa maksimum, iaitu kena bakar bahan api pada at least stoichiometric ataupun lebih, dan perlu menggunakan bahan api tambahan. Dia tambah lagi sikit bahan api tambahan untuk mengawal suhu dalam kebuk. Pasal bila pada kelajuan tinggi, memang suhu dalam kebuk akan tinggi, jadi kena turunkan sikit dan terpaksa buang sedikit bahan api untuk menyejukkan kebuk tersebut. Inilah sebabnya bila kita memandu kereta moden, julat penggunaan bahan api itu sangat berbeza bila kita memandu pada had laju dan bila kita memandu laju. Ini kerana kebanyakan kereta ditakla untuk pembakaran optimum pada had laju lebuh raya. Kat situ dia memang ngam-ngam, pergi laju lebih sikit pada tu terus hancur, pasal memang teknologi itu hanya boleh ditakla untuk limited range of engine speed. So kat situ je dia duduk. Lebih pada tu akan sangat teruk lah. So optimum sekarang untuk kereta antara 70 hingga 120 km sejam, dan dalam julat tu selalunya optimum. 90 tu nampak macam pada saya lah, sekarang yang saya pandu nampak macam antara yang terbaik lah untuk kita dapat imbangan antara masa dan juga penyematan bahan api. Kembali kepada Mahler punya sistem pre-chamber tadi. Jadi susto untuk Mahler ni dia reka satu cara mana dia boleh letak keseluruhan sistem pre-chamber tu dalam ruang palang pencucuh yang sekarang sedia ada. Itu jadi maksudnya tak payah ubah langsung enjin, pasang aja benda tu. Saya tak tahu lepas dia akan jual as aftermarket ke tidak. Ataupun kalau jika syarikat kereta nak, maka boleh menghasilkan sistem yang lebih aktif yang ada palang kebuk asing berasingan dengan dua pancitan lah, pancitan dekat bahagian dalam kebuk dan pancitan asing dalam rongga itu sendiri. Ini dikatakan akan menghasilkan kecekapan yang lebih tinggi lah. Itulah bagaimana dia boleh capai lambda sampai 2.0 tadi. Katanya lah teknologi ini telah diuji dengan jayanya oleh pasukan Formula 1 Ferrari pada sekitar tahun 2017-2018. Katanya mereka ada berlumba dengan teknologi ini, dan sekarang dikatakan Maserati akan menggunakan ataupun sudah menggunakan teknologi ini dalam enjin V6 terbaru mereka. Ini mungkin enjin baru 2021 lah. Okey, itu dia 5 teknologi yang mungkin boleh membantu enjin pembakaran untuk bertahan beberapa tahun lagi serangan teknologi elektrik ni. Tapi ikhlaslah saya cakapkan yang kesemua ni pun, kalau dalam keadaan terbaik sekalipun, ia mungkin boleh memanjangkan umur teknologi enjin pembakaran selama mungkin 10 tahun aja. Maksudnya pada saya by 2035 memang basically sukarlah untuk enjin pembakaran dalam ni bersaing untuk aplikasi kenderaan. Mungkin untuk aplikasi enjin statik mungkin masih boleh lagi, untuk menjana kuasa di luar bandar mungkin boleh lagi, tapi untuk aplikasi kenderaan saya rasa sudah sukar. Yang ada pun mungkin untuk kenderaan berat ataupun kenderaan agriculture mungkin boleh untuk enjin-enjin kelajuan rendah. Jadi mengikut semua jangkaan terkini lah, kereta elektrik dikatakan akan menjadi majoriti kereta yang dijual paling lambat pun tahun 2030. Majoriti maksudnya lebih 50% lah. Ini kerana syarikat besar pun dah mula bergerak ke arah teknologi elektrik dan membina kilang baru yang khas untuk membina kereta elektrik. Dah setuju ke tak? Tak setuju? Apa dia sebabnya? Kalau saya ada tertinggal apa-apa sebarang teknologi yang awak rasa boleh membantu enjin pembakaran, maklumkan di ruang komen. Kalau awak suka video tentang perkembangan industri otomotif macam ni, yang perbincangannya sedikit panjang dan teknikal macam video hari ini, tolong tekan butang like dan juga tekan butang loceng supaya anda dimaklumkan oleh YouTube bila saya muat naik video terbaru. Dan kalau boleh, bantu saya dengan tidak menekan butang skip bila iklan ditayangkan. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah, kita jumpa lagi insya-Allah.